jemaah sekalian boleh tengok kat depan sana tu ada masjid yang besar. Itu adalah Masjid Al-Khandaq. Nampak tak kat depan sana yang kalau putih tu? Jadi kat sini ni tak ada fadilah apa-apa untuk melaksanakan solat ataupun apa. Hanya ada sejarah agama bahawasanya pernah terjadi peperangan Khandaq kat sini. Jamaah pun boleh nampak kat sana ada bangunan-bangunan kecil tu di kaki gunung, ada di ujung atas tu. Itu adalah bagian daripada posko-posko tempat penjaga sahabat nak tengok orang-orang Quraisy yang nak masuk kepada bagian kota Madinah. Jadi di belakang gunung ni adalah Masjid Nabawi. Kat mana tempat peperangan parit ni? Tempat lalu jalan yang di depan kita ni. Ini adalah tempat peperangan parit ataupun parit yang mereka gali kat sini. Jemaah boleh tengok sebelah kanan jemaah. Jadi ada masjid kecil yang sebelah kanan tu adalah posko Abu Bakar Siddiq, yang sana Salman Al-Farisi, yang atas tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab kalau tak silap. Yang atas. Itulah sedikit cerita daripada peperangan Khandaq. Kita akan lanjutkan perjalanan kita ke tempat berikutnya, iaitu Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni artinya Masjid Dua Kiblat. Macam mana Masjid Dua Kiblat? Jadi selama Rasulullah SAW ada kat Mekah, Rasulullah tu tak melaksanakan solat menghadap Ka'batul Musyarrafah sampai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk merubah kiblatnya daripada Palestin, Masjidil Aqsa, berubah menjadi ke Masjidil Haram. Macam mana ceritanya? Di tahun kedua hijrah Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun pertama Rasulullah SAW datang, itu tak terjadi apa-apa. Di tahun kedua terjadi peperangan Badar, terjadi perubahan kiblat daripada Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pada saat itu Rasulullah SAW diundang oleh salah satu sahabat untuk datang menjenguk, bertakziah kepada salah satu sahabat yang wafat di daerah Masjid Quba ni, keluarga daripada Bani Salamah. Masjid tersebut sebelum menjadi Masjid Qiblatain bernama Masjid Bani Salamah. Diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah melaksanakan 4 rakaat solat. Ada yang mengatakan solat zuhur, ada yang mengatakan solat asar, tapi lebih banyak para ulama mengatakan solat zuhur. Pada saat di rakaat ketiga, Rasulullah di rakaat kedua tu tetap menghadap ke Masjidil Aqsa. Jemaah kena tahu, kiblat sekarang ni ke arah Makkahul Mukarramah ada di sebelah sana. Saya hadap sana ni, arah belakang ni adalah Masjidil Haram. Kat sana adalah Masjid Al-Aqsa. Ini adalah Masjid Qiblatain. Jemaah boleh tengok sebelah kiri ni. Sama kat sini tak ada fadilah solat apa-apa ya. Sebelah kiri jemaah ni adalah Masjid Qiblatain. Kat sana Masjid Aqsa. Bermakna Rasulullah sedang melaksanakan solat menghadap sana. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram, dan rubahlah kiblatmu menuju Masjidil Haram. Akhirnya di saat waktu solat tu Rasulullah tiba-tiba pusing daripada tempatnya. Jadi kalau jemaah boleh tengok daripada arah sini sampai ke arah sana 180 derajat lah kurang lebih. Nah, Rasulullah tiba-tiba pusing. Banyak dari para sahabat ni nak membatalkan solatnya. Karena apa? Karena nampak Rasulullah SAW tiba-tiba pusing daripada tempatnya. Terkejut mereka. Tapi ada sebagian sahabat yang mengerti, mereka tetap ikuti apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semenjak saat itu kiblat berubah menjadi menuju ke Masjidil Haram. Sebelum pemerintahan Saudi ini ada, pada saat itu ada Khalifah Uthmaniyah, khalifah-khalifah yang sebelumnya, masjid ni ada 2 mihrab. Mihrab satu ke arah sana, mihrab satu ke arah sana. Tapi pada saat government Saudi sudah ambil menjadi kerajaan kat sini, akhirnya masjid ini direnovation lagi dan mereka tutup mihrab yang menuju ke Masjidil Aqsa. Karena banyaknya orang-orang yang melakukan kesyirikan lah, mereka anggap macam itulah. Sampai saat ni alhamdulillah Masjid Qiblatain ni ada, tapi kita tak solat kat sini. Macam mana tadi saya cakap, tak ada fadilah apa-apa kita melaksanakan solat kat sini. Hanya saja sejarah kat sini yang dinamakan dengan Masjid Qiblatain ataupun Masjid Dua Arah Kiblat. Itu jemaah sekalian sedikit cerita daripada Masjid Qiblatain. Kita lanjutkan ke Gunung Uhud.
Okey, peperangan Uhud. Uhud itu artinya satu. Qul huwallahu ahad. Ahadun Uhud itu artinya satu. Artinya apa? Gunung Uhud ni gunung satu gunung saja. Jadi satu gunung yang panjangnya kurang lebih 7 kilometer. Jadi mengelilingi kota Madinatul Munawwarah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ni gunung yang saya cintai dan dia pun mencintai saya. Bermakna apa? Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, kita kena ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena harus mencintai gunung Uhud dan gunung Uhud akan mencintai kita. Banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya Uhud ni adalah salah satu gunung syurga, yang mana pada saat nanti akhir zaman akan diangkat oleh Allah dan Allah pindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harapan apa? Kita datang ke gunung Uhud ni dengan harapan yang pertama, kita nak tengok macam mana sejarah peperangan Uhud tersebut, macam mana terjadi. Jadi Uhud ni adalah peperangan kedua di dalam Islam setelah peperangan Badar. Di peperangan Badar, orang-orang musyrikin kalah. Walaupun pada saat itu 313 kaum muslimin versus 1000 daripada kaum musyrikin. Tetapi atas bantuan Allah dengan para malaikat Allah yang Allah turunkan, 1000 daripada malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin. Akhirnya orang-orang musyrikin ni, Bani Quraisy Mekah terutama, mereka ketakutan. Nampak macam mana Muhammad dengan agamanya dia bisa mengalahkan 1000 daripada pasukan tersebut. Akhirnya datanglah peperangan Uhud ni, yang mana peperangan Uhud ni diceritakan bahwasanya mereka nak balas dendam atas kekalahan dari peperangan Badar tersebut. Tapi kita akan ceritakan lebih detail lagi nanti pada saat kita sampai kat sana. Gunung Uhud ni banyak sekali peristiwa-peristiwanya. Yang pertama tadi saya sudah beritahu jamaah, colornya berbeza dengan color yang lain. Dia warna merah, agak merah sikit. Pasal apa? Pasal Gunung Uhud ni sedih atas kekalahan kaum muslimin di peperangan Uhud tersebut. Kenapa? Karena di peperangan Uhud tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terluka. Ada yang mengatakan riwayat terkena pipinya, ada yang mengatakan terkena gigi taringnya. Wallahu a'lam mana yang benar. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Uhud ni terluka. Yang mana pada saat itu orang-orang Quraisy ni datang nak membalas dendam, dipimpin oleh Hindun. Hindun ni siapa? Anak daripada Abu Lahab yang mati di peperangan Badar. Dia nak balas dendam. Sampai-sampai dia mengirim salah satu budak orang hitam yang khusus untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey, saya nak tanya kepada jamaah, ada yang tahu tak siapa Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib? Itu semua. Beliau adalah pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara daripada Sayyidina Abdullah. Abdullah ni adalah ayah Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Hamzah ni Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat tu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ni diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai singa Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sayyidina Hamzah ni sangat pemberani. Beliau tak takut apapun pada saat tu. Nah, pada saat tu orang-orang musyrikin kurang lebih ada 3000. Bayangkan, orang-orang muslimin hanya 1000 lebih. Itu pun 300 daripada mereka patah balik. Nanti kita akan turun sama-sama jamaah. Yang pertama kita niat ziarah ke syuhada Uhud. Yang kedua kita nak jelaskan macam mana peperangan Uhud ni terjadi. Pada saat itu pimpinan daripada kaum Quraisy Khalid ibn Walid. Nah, Sayyidina Khalid ibn Walid ni belum memeluk agama Islam pada saat itu. Tetapi selepas dari peperangan Uhud ni, Khalid ibn Walid memeluk agama Islam dan menjadi panglima orang muslimin, yang mana beliau sangat berani sampai-sampai beliau malu pada saat nak mati. Kenapa? Karena yang beliau inginkan adalah mati syahid, tetapi Allah tak kabulkan di peperangan tersebut. Sayyidina Khalid bin Walid wafat di atas katil beliau. Karena apa? Allahu a'lam, Allah lebih memilih Sayyidina Khalid bin Walid untuk mati di atas katilnya.
Padahal keinginan daripada Sayyidina Khalid bin Walid ini untuk mati syahid di peperangan dalam Islam ini. Okey, jemaah sekalian, boleh nampak sebelah kiri kita ni adalah tempat peperangan Uhud. Nah, di tempat peperangan Uhud ni ada satu bukit kecil yang bernama Bukit Rimah ataupun Bukit Pemanah, yang mana 50 dari para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah tugaskan. Jadi Rasulullah SAW ni tak hanya beliau seorang Rasul, beliau adalah panglima tertinggi dalam Islam, dan juga beliau yang merancang taktik peperangan di semua peperangan dalam Islam. Peperangan ni ada dua, ada ghazwah, ada peperangan biasa. Ghazwah ni yang dihadiri langsung oleh Rasulullah SAW, macam ghazwat Uhud ataupun ghazwat Badar. Ada peperangan yang kecil yang hanya Rasulullah SAW mengirimkan panglimanya, para sahabat baginda Nabi dan lain sebagainya. Okey, jemaah sekalian, ada satu lagi peristiwa sebelum kita lanjutkan tentang peperangan, nanti kita cerita kat bawah sana. Ada lagi satu cerita, Rasulullah SAW pernah datang ke Gunung Uhud ni bersama para Khulafa Ar-Rashidun. Siapa ni Khulafa Ar-Rashidun? 4 tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Ali. Beliau datang dan beliau menaiki Gunung Uhud tersebut. Pada saat tu, tiba-tiba Gunung Uhud ni bergetar. Kenapa? Apa sebab? Banyak ulama mengatakan bahwasanya getaran tersebut karena Gunung Uhud gembira melihat bahwasanya ada Rasulullah SAW menaiki Gunung Uhud. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau hentakkan kakinya ke Gunung Uhud dan beliau berkata, "Wahai Uhud, janganlah engkau bergetar, bahwasanya Muhammad dan para Khulafa Ar-Rashidun ada di atasmu." Tiba-tiba gunung tersebut berhenti. Dia tak bergetar lagi. Itulah kehebatan daripada Rasulullah SAW, salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Okey, jamaah sekalian, jamaah pun boleh nampak. Jamaah jangan kira ni Gunung Uhud dekat sangat ya. Dia dekat di mata tapi jauh di jalan kaki. Dia kat belakang lagi sana. Jadi banyak lagi perumahan, jamaah pun boleh tengok nanti. Nah, ni adalah Bukit Rimah, yang mana 50 para sahabat yang ditugaskan oleh para Nabi Muhammad SAW untuk menjaga daripada atas. Jadi orang-orang Quraisy ni nak datang, mereka nak menyerang daripada arah belakang, mereka tak bisa. Pasal apa? Mereka kasih panah daripada atas ni. Ini adalah Bukit Rimah. Sepatutnya Bukit Rimah ni lebih tinggi lagi, tapi pernah terjadi hujan yang sangat deras di tahun 80 akhir, 90 akhir. Nah, di peperangan Uhud ni ada 70 sahabat yang wafat. Salah satunya paman baginda Nabi Muhammad SAW, Mus'ab bin Umair. Ada juga banyak nanti saya lupa nama-nama semuanya, tapi itu dua sahabat yang terpenting pada saat peperangan tersebut. Sayyidina Mus'ab bin Umair ni adalah salah satu sahabat dari kaum Ansar, orang Madinah, yang terkenal sangat kaya. Siapa orang terkaya sekarang? Elon Musk. Nah, mungkin macam dia lah pada saat itu. Ahli keluarganya orang yang sangat kaya. Tetapi Sayyidina Mus'ab ni memeluk agama Islam, akhirnya keluarganya menghinanya. Sampai-sampai baju yang nak dia pakai, jubah yang nak dia pakai pun tak punya. Uang-uang dia serahkan semua kepada Rasulullah SAW. Beliau sedekahkan semua kepada Rasulullah SAW. Artinya beliau sedekahkan di agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Mus'ab bin Umair ni ada ceritanya. Beliau adalah pemegang bendera daripada Islam, pemegang bendera setiap peperangan. Beliau meninggal di peperangan tersebut. Macam mana cara meninggalnya? Beliau ditusuk daripada belakang dan beliau tetap pegang bendera tersebut. Tangannya beliau potong oleh orang-orang Quraisy, beliau pegang daripada tangan kiri. Tangan kiri dipotong, beliau pegang daripada kakinya. Kakinya dia dipotong oleh orang-orang Quraisy, dipegang dengan kaki satu lagi. Sampai-sampai Sayyidina Mus'ab bin Umair ni dia gigit bendera tersebut agar tak terjatuh. Pasal apa? Seandainya bendera itu sampai terjatuh, artinya orang-orang muslimin akan kalah. Sampai beliau mati syahid di tempat tersebut dan diganti oleh Sayyidina Zaid untuk memegang bendera daripada kaum muslimin pada saat itu. Okey, jemaah sekalian, yang di tengah sana ni adalah pemakaman dari para syuhada. Kita akan turun kat sini sama-sama. Bagi sesiapa jemaah yang tak nak turun pun boleh, rehat-rehat saja dalam bas. Kita nak ziarah, nak jelaskan sekejap, lepas tu kita balik ke bas. Boleh?